Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa ahwalukum jami'an? Insyaallah al-yawm sanudarrisukum tahta al-mawdu' hafizu ala adawati dirasiyah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Insyaallah hari ini kita akan sambung PDPR bahasa Arab kita dalam tajuk hafizu ala adawati dirasiyah. Saya menjaga atau saya suka alat-alat belajar. Okey, baik. Untuk hari ini insya-Allah kita akan belajar buat ayat al-jumal basithah yang mudah, iaitu dengan menggunakan kalimah-kalimah yang kita dah belajar. Contohnya kitabun, qalamun, qalamu rasasin, mibratun, miklamatun dan lain-lain. Okey. Mari kita lihat bagaimana kita nak membuat ayat yang mudah. Okey, baik. Kalau dalam bahasa Melayu, kan, kita nak buat ayat yang mudah. Contoh, saya nak buat ayat ini buku. Contoh, dalam ayat dalam bahasa Arab, ini buku. Okey, contoh. Saya ada yang pertama, buku. Apa dia buku dalam bahasa Arab? Naam, buku dalam bahasa Arab adalah kitabun. Jadi macam mana kita nak buat ayat ini buku? Ini buku. Macam mana kita nak buat ayat ini buku? Kita gunakan kalimah haza. Okey. Jadi kita gunakan kalimah haza. Jadi kita sebut haza kitabun. Haza kitabun. Haza kitabun. Ini buku. Senang ke susah? Alright. Jadi selesai satu. Kita buat ayat tentang buku. Haza kitabun. Okey, seterusnya. Saya ada satu lagi alat tulis, iaitu alat belajar. Saya ada satu lagi. Ini apa dia? Ini adalah mibratun. Okey, ini adalah mibratun. Okey, ini adalah mibratun. Macam mana saya nak buat ayat ini pengasah pensel? Adakah saya boleh gunakan haza mibratun? Ini pengasah pensel seperti mana kitabun, haza kitabun. Tidak boleh. Walaupun ayat dalam bahasa Melayunya sama, ini pengasah pensel, yang sebelum tadi ini buku, tapi dalam bahasa Arab disebabkan mibratun ni hujung kalimah dia ada ta marbutah, maka kita akan gunakan hazihi. Okey, kita akan gunakan hazihi. Jadi ayatnya adalah hazihi mibratun. Hazihi mibratun. Hazihi mibratun. Okey. Kalau yang mana tak nampak macam mana mibratun tu ada ta marbutah hujung, kalau kita eja dia mim ba ra alif ta marbutah. Jadi ta marbutah tu yang menentukan dia menggunakan hazihi. Okey, ta marbutah yang menentukan dia menggunakan hazihi. Walaupun maksudnya sama, ini pengasah pensel dan juga ini buku, tapi bagi buku kita gunakan haza kitabun, tapi pengasah pensel kita gunakan hazihi mibratun. Haza kitabun, hazihi mibratun. Dua-dua membawa maksud yang sama. Ini buku, ini pengasah pensel. Nampak? Walaupun maksudnya sama, ini buku, ini pengasah pensel, tapi disebabkan kalimah dalam bahasa Arabnya berbeza, maka satu kita gunakan haza, satu lagi kita gunakan hazihi. Okey, baik. Kita tengok lagi satu contoh. Saya ada pen. Dan satu lagi saya ada
pembaris. Macam mana kita nak buat ayat? Ini pen. Haza qalamun. Naam. Haza qalamun. Haza qalamun. Sebab apa kita gunakan dia haza? Sebab qalamun, hujung kalimah dia qaf lam mim, tiada ta marbuta. Jadi dia akan menggunakan haza. Berbeza pula dengan mistaratun. Mim, sin, ta, ra, ta marbuta. Maka dia ada ta marbuta dekat hujung dan kita gunakan hazihi mistaratun. Sekali lagi, hazihi mistaratun. Nampak tak beza dia? Hazihi mistaratun, haza qalamun, haza kitabun, hazihi mibratun. Kan kalau kita perasan kitabun qalamun, tak ada ta marbuta hujung. Jadi kita gunakan haza walaupun maksud dia sama. Okey, baik, boleh faham? InsyaAllah mudah saja perbezaan antara haza dan juga hazi. Jadi daripada sini kita dah boleh buat ayat yang lengkap, ayat yang mudah kan. Al-jumal al-basitah, itu ayat mudah. Contoh, ini buku, ini pembaris, ini pengasah pensel, ini pen. Jadi senang. Dalam masa sama kita belajar cara membuat dua jenis ayat dalam bahasa Arab. Jadi untuk hari ini kita punya tugasan adalah awak hantarkan saya voice note, kan, rakamkan voice note, buatkan saya dua ayat daripada dua alat belajar. Yang pertama, ini dia pemadam. Yang kedua, pensel. Jadi cuba buatkan saya ayat, hantarkan saya voice note, kan. Contoh, ini pensel, ini pemadam. Ini pemadam, pusing. Ini pemadam, ini pensel. Okey, cuba buatkan saya ayat. Hantarkan voice note kepada saya. Okey, nanti saya akan semak. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki dan kesempatan untuk kembali semula ke sekolah dan belajar bersama-sama, insya-Allah. Saya doakan awak semua dan keluarga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, insya-Allah, di rumah. Jaga diri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.